Oke, salam sejahtera. Oke, beres semua. Oke, kita akan bersambung semula dengan bab filiatur dan gabungan. Kita bertemu semula. Itu sebelum ini kita sudah masuk kepada filiatur punya subtopik, dan sekarang kita pergi kepada gabungan, subtopik gabungan. Oke, apa bezanya dengan subtopik pilih atur ya? Gabungan ataupun combination dalam Englishnya menggunakan simbol C ya. Kalau dalam calculator dia menggunakan simbol C, itu yang dibahagi nih tuh, NCR ya, dibahagi itu. Oke, yang filiatur ataupun permutation kita gunakan yang darab nih, NPR. Yang bahagi ini NCR, jadi kita akan gunakan NCR nih lah. Oke, jadi apa bezanya filiatur dengan gabungan? Filiatur dia mementingkan tertib susunan suatu objek, manakala yang gabungan dia tidak mementingkan langsung tertib ataupun susunan objek yang dipilih lah, mengikut situasi. Oke, jadi hanya ada dua subtopik kecil lagi di bawah gabungan, yaitu yang pertama menentukan bilangan gabungan R objek yang dipilih daripada N objek yang berlainan. Oke, dan juga yang kedua adalah menentukan bilangan gabungan R objek daripada N objek yang berlainan dengan syarat tertentu. Oke, dia punya syarat ni dia tidak complicated filiatur lah. Filiatur banyak mementingkan susunan lah. Oke, susunan seperti cari cara bilangan duduk bersebelahan lah, apalah semua kan. Kalau gabungan ini dia tidak begitu. Oke, tanpa membuang masa kita pergi kepada subtopik 6.2.1, menentukan bilangan gabungan R objek yang dipilih daripada N objek yang berlainan. R dengan N ini adalah perwakilan, kamu tahu juga. N ini adalah objek keseluruhan, R itu adalah yang berapa yang objek yang dipilih lah. R objek yang dipilih. Tengok kepada kehendak soalan. Oke, kita tengok kepada contoh untuk yang subtopik yang pertama. Oke, baik, diberi 4 huruf MATH math, berapa carakah 2 huruf daripada 4 huruf itu dapat dipilih. Oke, daripada sini dia tidak beritahu tertib tu penting ke, macam mana susunan, dia tidak ada mention. Itu beza dia dengan soalan filiatur. Filiatur kebanyakannya dia akan tanya ada berapa cara susunan. Kalau combination ataupun gabungan dia tidak tanya bagaimana berapa cara susunan, dia terus tanya berapa cara sahaja dapat dipilih. Itu maksudnya itu perbezaan soalan filiatur dan juga gabungan. Oke, jadi kamu tengok soalan contoh satu ni, diberi 4 huruf MATH, berapa cara 2 huruf daripada 4 huruf itu dapat dipilih. Oke, jadi rumusnya NCR. Oke, daripada huruf keseluruhannya 4, kamu kenal pasti dia punya N lah. N nya 4, R nya 2, maka kita masukkan dalam rumus NCR 4 C 2. Oke, cara dia kamu boleh tekan calculator. Oke, 4. Oke, shift bahaginya C 2. Oke, kamu terus akan dapat jawapan 6. Oke, jadi sini 46. Itulah jawapan dia. Simple saja ya. Gunakan rumus NCR. Jadi kalau filiatur dia menggunakan P, kalau gabungan dia menggunakan C. Oke, itu beza dia. Oke, contoh yang kedua. Lihat di sini, 4 orang pelajar dipilih untuk menjadi pengawas sekolah. Cari bilangan cara memilih 4 orang pelajar tersebut daripada Chong, Hafiz, Debbie, Mei, dan Farhan. Oke, sama juga seperti konsep yang pertama, kita kena cari N objek yang keseluruhan dan R objek yang dipilih berapa. Jadi kita boleh tengok sini, N ini adalah bilangan keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5. R objek yang dipilih
4. Oke, sebab 4 orang pelajar maksudnya R4. Oke, jadi di sini dia punya cara adalah 5C4. Gitu. Tidak boleh yang nilai lebih kecil di atas, yang bawah lebih besar. Sentiasa yang atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Sama juga seperti pilih atur. Ya, sentiasa nomor yang lebih besar di atas. Ini bilangan keseluruhan lah. N objek ini maksudnya bilangan keseluruhan. Ini yang dipilih lah daripada soalan. Oke. Jadi kita tengok cara tekan kalkulator dia. 5C4. Oke. Jadi sama dengan 5. Oke, jadi dia punya jawapan sini adalah 5. Oke, begitu. Ya. Jadi kamu tengok sendiri, boleh dapat jawapan menggunakan kalkulator sahaja, tidak masalah. Oke. Kemudian kita pergi kepada 6.2. Oke, 6.22 ini. Oke, menentukan bilangan gabungan R objek daripada N objek yang berlainan dengan syarat yang tertentu. Oke. Untuk subtopik yang kedua ni dia menggunakan syarat tertentu, macam juga pilih atur, tapi yang ini tidak susah sangat. Cuma yang ini soalan yang juga pilih adalah yang kebat lah. Oke, tapi kita tengok dia punya contoh macam mana. Oke, pusat membeli belah A, B, C, D dan E terletak pada jalan Ampang. Oke, serta pusat membeli belah F, G dan H terletak pada jalan Gombak. Tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentuk jika dengan menggunakan sebarang 3 pusat itu. Ini dia punya syarat. Dengan menggunakan sebarang 3 pusat itu, tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentuk. Ini soalan kebat situasi. Jadi ini sebenarnya adalah melibatkan bentuk geometri segitiga, bilangan segitiga. Jalan Ampang ini merupakan jalan lurus lah. Gua highlight dulu. Ada 2 di sini, satu jalan Ampang, satu lagi jalan Gombak. Jadi kita boleh tengok di sini kalau jalan Ampang ada berapa, ada punya N objek, bilangan keseluruhan ada 5 di sini ya. Kalau untuk jalan Gombak pula ada F, G dan H, ada 3 saja. 1, 2, 3. Jadi di sini N-nya 3. R-nya berapa? R-nya berapa? Begitu cara dia. Jadi soalan E kita tengok apa dia punya soalan. Tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentuk jika tiada syarat yang dikenakan. Kalau tiada syarat dikenakan, maksudnya dia mau di sini ialah 3 bilangan pusat membeli belah yang dipilih. Bilangannya ada 3. Maksudnya di sini kita ambil ada 2 kemungkinan ya. Dari jalan Ampang ada 5 pusat membeli belah. Katakanlah kita ambil 2 daripada pusat membeli belah itu dari jalan Ampang, jadi C2. Kemudian kita ambil salah satu lagi di jalan Gombak. Ada 3 pusat membeli belahnya. Kita hanya ambil 1. Menyambungkan sembarang 3 pusat itu 3 pusat saja, maksudnya 2, 1. 2 tambah 1, 3. Begitu. Daripada 5 kita ambil 2 daripada jalan Ampang dulu, kemudian 1 daripada jalan Gombak. Jadi kita kirakan berapa nilai menggunakan kalkulator. Oke, 30 nilai. Baik, kemudian ada satu lagi kemungkinan, yaitu apabila
dari jalan Ampang hanya satu sahaja yang diambil, digabungkan dengan yang dua pusat membeli bola di Jalan Gombak. Nah, jadi kita kirakan kedua-dua nih. Oke. Jadi kita gabungkan kedua-dua nih, maka semuanya ada 45 cara kita boleh kira. Apabila di sini, apabila dia punya soalan adalah tiada syarat yang dikenakan. Nah, tiada syarat yang dikenakan maksudnya kita ambil memang betul-betul 3 tu daripada Jalan Ampang dan betul-betul gabungan maksud cikgu gabungan dari Jalan Ampang dengan Jalan Gombak, nilai pusat membeli bola adalah 3 sahaja. Ya. Jadi itulah dua di sini ialah Ampang. Ini Jalan Ampang, ini Jalan Gombak. Jalan Ampang kita ambil 2 pusat membeli bola, Jalan Gombak kita ambil 1. Jadi 2 tambah 1 3. Oke, kemungkinan yang kedua adalah kita ambil 1 di Jalan Ampang, 2 di Jalan Gombak. Nah, jadi kita tambahkan kedua-duanya, hasil gabungannya adalah 45 cara. Oke. Baik. Oke, kita sambung dengan soalan B. Oke, soalan B di sini dia kata tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentuk daripada pusat B dan C ialah 2 daripada pusat B dan C ialah 2 daripada penjurunya. Oke. Jadi di sini kita pergi senang pada soalan situasi adalah Jalan Ampang dan juga Jalan Gombak. Oke. Kalau dia kata di sini pusat B dan C ialah 2 daripada penjurunya, kita anggap ini sebagai situasi untuk satu laluan jalan kan. Maksudnya kalau jalan ini maksudnya kamu tahu dia lurus saja. Oke, ini Jalan Gombak. Oke. B dan C adalah penjurunya. Oke, maksudnya B C dia punya penjuru. Kalau B dan C penjurunya, maksudnya di sini pusat membeli bola untuk yang A, D dan E itu A, D dan E kita boleh anggap dia adalah dalam satu garis yang sama lah, satu jalan yang sama. Itu dia punya pemahaman di sini. Oke, jadi maksudnya macam mana membentuk segitiga kalau dia segaris? Tidak ada kemungkinan. Oke, jadi kita tidak boleh kira daripada sini. Tapi Jalan Gombak sebaliknya, dia tidak bagi tahu Jalan Gombak itu lurus kah tidak. Tapi yang ini dia ada bagi tahu B dan C itu adalah dia punya penjuru. Kalau dua ni jadi penjuru dia, ini tengah-tengah. Okey, mestilah dia di sepanjang laluan perjalanan tu. Okey. Tapi kalau Jalan Gombak, Jalan Gombak dia tidak nyatakan apa-apa. Maksudnya FGH ni dia boleh bentukkan segitiga. Mungkin F tu dia mungkin di sini, G tu di sini, H tu di sini. Okey. Jadi kalau disambungkan ni jadi bentuk segitiga. Begitulah lebih kurang begitu dia punya pemahaman. Okey, jadi memandangkan sini tidak ada kemungkinan gabungan tu boleh ditentukan. Maksudnya kita hanya merujuk kepada di sini sahaja. Dan kita sudah tahu di sini n-nya ialah 3. Okey. N-nya ialah 3. Jadi jadi macam mana kita boleh pilih segitiga, cari bilangan segitiga yang dapat dibentuk daripada Jalan Gombak ini sahaja. Okey. Jadi bilangan segitiga yang dapat dibentuk di sini adalah sebenarnya 3C1 sahaja. 3C1 iaitu sama dengan 3. Okey. Itu sahaja jawapannya. Ya. Ini kamu kena faham dia punya situasi lah macam mana. Okey, syarat dia B dan C ialah penjuru. Maksudnya A, D, E ini dia satu jalan yang sama. Okey, sebab dia sudah bagi tahu ini adalah dia punya penjuru. Kalau penjuru maksudnya di antara tu memang satu line lah yang sama, segaris. Tapi ini dia tidak nyatakan. Jadi
kita hanya boleh ambil di bagian jalan gombak dan kirakan dia punya nilai. Oke, baiklah. Jadi kita pergi ke soalan C. Oke, soalan C di sini, tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentuk jika pusat E adalah salah satu penjurunya. Pusat E salah satu penjurunya. Ini maksudnya kita boleh consider kepada jalan ampang dan jalan gombak. Jalan ampang, jalan gombak. Jadi di sini titik E itu pusat E, titik E pusat E lebih kurang. Kita anggap dia sebagai macam ini sudah titik-titik lah. Jadi di sini untuk jalan ampang tuh, jalan ampang dia ada A, B, C, D, E hurufnya. A, B, C, D, E. E ini salah satu dia punya penjuru. Jadi maksudnya dia boleh gabung lagi. Manakala E sudah diambil, jadi tinggallah berapa N-nya? 4. Kita gabungkan dengan berapa yang dapat dibentuk? Satu sahaja. Macam mana kita tahu satu? Sebab 5 titik bila kita bentukkan segitiga, sebab dia hanya ada 5 titik sahaja, mestilah kita ambil 3 titik untuk jadikan satu segitiga kan? Itu dia punya maksud di sini 4C1. Baik, untuk yang jalan gombak pula, jalan gombak dia ada F, G, dan H. Jadi di sini tidak ada titik E di sini. Jadi dia boleh gabungkan yang ini, tidak masalah, dia tidak kacau daripada di sini. Maksudnya ini tetap 3C1. Apa yang kita buat dengan 2 ini ketua darab. Kamu akan dapat, kalau kau kira kalkulator, di sini akan dapat 12. Satu lagi adalah kita perlu pertimbangkan adalah daripada sini, sebab sini yang ini adalah 4C1. Memang ini saja kemungkinan yang boleh dibentuk untuk gabungkan untuk bentuk satu segitiga. Yang ini dia masih lagi boleh, sebab di sini ada 3 titik kamu kan. Jadi daripada titik E ini dia masih boleh gabung dengan 2 huruf di sini. Jadi maksudnya kita kena kira lagi 3C2 di sini. C2 ingat ini E sudah gabung. Asalnya soalan dia bilang tentukan bilangan segitiga. Segitiga ini adalah gabungan 3 huruf kan. Kenapa di sini 2 saja? 1, 1. Sebab di sini tinggal 4 lagi. Itu sudah diambil kira. Jadi 1, 1, 2 campur ini 3. Jadi bentuk segitiga sudah. Satu lagi kemungkinan adalah yang di sini yang saya capai tadi. Jadi di sini E, di sini kemungkinannya adalah 2 yang diambil, 2 huruf ataupun 2 pusat antara F, G dan H ini. Jadi kita boleh kirakan ya 3. Jadi kemudian apa yang kita buat dengan nilai 12 dan 3 ini kita perlu tambahkan sahaja. Jadi jawapan akhirnya 15. Itulah jumlah segitiga yang dapat dibentuk lah. Sampai di sini sahaja untuk soalan yang gabungan lah, 2 subtopik ini saja. Kamu boleh kaji contoh-contoh ni di buku teks ada juga, kamu boleh rujuk. Di buku kerja kamu pun kamu boleh rujuk juga, tengok dia punya bentuk soalan. Kita sudah selesai bab 6 kuliatur dan gabungan. Jadi kamu boleh teruskan dengan ini tugasan seterusnya, yaitu penilaian kinerja 6 dan 7 di muka surat 160 dan 61. Good luck. Alright, thank you for your attention.